Borak Selebriti kembali minggu ini. Nama saya Dina Nazir. Nama saya Fali. Dan minggu ini kita ada seorang lagi legend. Ya, betul, legend Dina. TV, babe. Ya. Semua watak dia pernah lakonkan. Semua. Tapi banyak dia orang jahat, saya takut tau. Saya rasa itu antara forte-nya. Lagi sekali. Forte-nya. Betul. Dan hari ini Falik perkenalkan lah. Kita bersama dengan ini dia, juara Hero Remaja 1990, Isma Daniel. Wow. Betul bang 1990 betul, bang Assalamualaikum. Buat research betul Wow. Sebelum kapla wujud, ini kaplanya. Ya, kapla sekolah dulu. Okey. Masa tu abang juara. Di belakang abang Badrul Muhayyad dan juga Azhar Sulaiman. Betul Wow. 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 Kalau boleh, Impressive. saya tak dapat info. Siapa lagi bang antara yang dalam industri sekarang dalam Hero Remaja zaman abang? Zaman abang ataupun memang daripada Hero Remaja? Tak pun zaman abang lah, Okey, senang. okey. Ya, ramai juga Nur Makim, betul. So Hans masuk masa ketika yang that day tu, that year tu, tapi dia withdraw. Oh pula. Dia Faizal Hussein tak boleh. Kalau tidak, dia orang pun Hero Remaja juga lah. Sekali juga. Sebab apa, dia punya unik by the time. Dia tak ada macam sekarang. Dulu baru dah dikenalkan. Yes. Kita ni remedi kepada Dewi Remaja. Okay, macam orang kata pom-pom girl untuk Dewi Remaja lah pada ketika itu. Sebab kita baru diperkenalkan. So dia orang panggil cover punya magazine punya apa ni, untuk remaja tu, lelaki bersemua dia panggil, dia beritahu okey kita nak buat kontes. Itu how it started. Dia orang buat voting bersama, dan dia crown kita jadi beauty queen. Beauty Queen. Bang, tahun 1990 bang, saya tak berkesempatan bang. Kiranya nak ucapkan tahniah bang. Sebabnya masa tu saya baru umur setahun. Saya ucapkan tahniah lah bang, menang Hero Remaja time tu. Terima kasih. Saya stres. Saya stres. 1990 punya cerita. Masa tu baru setahun saya. Okey lah. Belum boleh ucap tahniah lagi Belum. Kalau tidak, awak ke one of the voter kot lah. Betul. Saya mesti lah. undi je bang. Terima kasih banyak. Tapi masa tu alangkah malangnya baru setahun. Yelah. Tak jumpa. Belum besar lagi lah bang. Jadi kita fast forward 30 tahun selepas itu. Okey, macam biasalah, hari ni kita ada macam-macam nak borak dengan Abang Ismah. Kita ada campak belakang, ada gelangan BS, ada juga update BS. Tapi sekarang Dina, kita nak mulakan dengan Sudut Pandang. Sudut Pandang. Kita di Sudut Pandang bang. Okey, saya tengah memandang anda. Kita masuk sikit lah bang dalam zaman abang Hero Remaja 1990 1991 bang Ketika itu mungkin dia punya yang sekarang ni punya Hero Remaja tak sama macam zaman abang. Okey. Perbezaannya bang, yang ketara bang, antara reality show dulu dengan sekarang bang. Reality show dulu tak ada reality show. Tak ada Chan nak cakap saya kapla. Sekarang ada Chan saya kapla. Di tempat. Original punya. So sekarang sampaikanlah kapla tu kan. Okay. Dulu memang zaman bukan media sosial, lama analog. Yes, maknanya dia orang buat undian, kena beli majalah dan gunting, hantar dan milik. Yes. So dia orang kena berbelanja cara begini, demikian. So sampai mana-mana competition masa zaman analog pun yang sama. Lepas tu zaman SMS. Lepas tu zaman Type kan, cinta hantar ke 32 kosong. Nampak tak pernah buat. Lepas tu zaman Avundi kan, so dia punya revolusi tu kan memang ada banyak ketara lah compare dengan sekarang. Dulu tak ada macam sekarang buat boarding tempat ke, ataupun dia orang buat satu program. Dia sekarang ni dah ada buat program, dia ada intake, dia ada demo day, dia ada apa semua. Dia macam satu orang pembonding punya community. Orang kata dia orang buat bersama. Ada mentor, ada coacher, saya tahu. Those days tak ada. Kita pandai-pandai lah. Itulah perbezaan yang paling ketara sebab bila kita masuk industri sekarang, ada orang yang mengajar, ada orang yang guide. Tapi dulu memang betul-betul berdasarkan survival skill you lah. Paling ketara dah ada management.
Uish. Yeah, those days tak ada. Sekarang kita dah makin dulu. maju, dah benda ni macam dia kata daripada profession dah become business. Kalau di barat sana dia ada sport management. Sekarang dah ada artist management. Betul. So meaning dari segi career wise tu saya bangga dah banyak development daripada saya bermula-mula cubakan diri dulu. Zaman 2 di TV. Astro tidak wujud lagi pada ketika itu. So dua je drama telemovie yang mana daripada revolusi filem ke tube TV ni. So pada ketika itu job yang paling banyak adalah TVC. Iklan. Sebab semua iklan perlu dibuat lokal punya orang kata production. Yes, flavor. Flavor. Kena talent lokal, adaptasi daripada yang international. Dia tak boleh ambil international pasal Tak kat boleh. sini. Tak ada Syaruhan dan TV Tak kita. ada. Pegang apa dia jual jamu ke apa ke benda tak ada. Tak ada. So kena even though barang tu barang luar, dia kena buat local talent. Jadi Faham. aktif lah benda tu. Benda tu selalu dibuat lah kan. Yeah. Ada production peluang tu. lah. Kita dipanggil target of advertising of Asia. Yes, pada ketika itu semua agensi rumah datang buka dia punya branch kat sini sebab nak kena buat local punya flavor tu lah. Those day ada okok ya. Yelah betul. Bukan sahaja itu. Yes. Banyak lagi. Dulu bukanlah nak katakan memang tak bagus lah, tapi rokok ni merupakan premier ni iklan. Betul. Dan pelakon-pelakon dipilih daripada iklan yang daripada situ. Itu benchmark yang paling tinggi. Iklan paling mahal. Kalau wanita ni dia akan shampoo. Shampoo etnik dia punya benchmark. Dia dapat shampoo tu kira dia Hebat A lah. Hebat lah. So pelakon-pelakon talent-talent bakat-bakat baru ni cangkir daripada situ. Jadi kami ni adalah brand-brand kami. Tak payah sebut brand lah kan. Tak payahlah. So semuanya ada brand-brand. Dan pusing yang perempuan pula dia punya shampoo-shampoo lah. So begitu cara dia orang menilai tahap satu-satu bayaran ataupun segi orang kata nilai komersial pelakon value pada ketika dia, itu. value dia. Okey, tengok banyak komersial dia pernah buat. Apakah brand yang dia iklankan. Itu caranya Itu untuk rate menilai card lah. dia. Dia macam rate card dia. Tapi bercerita pasal pertandingan lagi. Macam sekarang pertandingan tak semeriah dulu. Dia macam ada 1-2 je setahun. Macam dulu meriah juga. Mau lakonan, mau modeling, mau nyanyian. Ada pendapat tak yang kata pertandingan ni dah tak relevan sebenarnya? Okay. Dan dulu Hero Imagine salah satu pertandingan. Ada brand-brand lain. Yes, banyak. Cleo Bachelor of the Years, Manhunt, Yes, betul. Ada yang lagi saya Baby paling suka. Baby paling suka Manhunt. Hello. Bukan saja hello. Korang buat research sendirilah. Daripada situ juga adalah benda ni platform untuk menjongkil bakat-bakat baru untuk masuk TV lah. Masa tu tak ada lagi drama series ni, belum masuk lagi. So banyak ke filem ataupun competition dalam TV, iklan TV dan juga premier TV ketika masa tu kira premier lah. Dia telemovie tu kira premier lah. Dia punya sebulan syuting untuk Cakramah tu contoh je. So bila sekarang ni bila dah ada ketika itu tak ada reality show ni, tidak orang kata ditunjukkan macam mana pemilihan, siapa juri apa semua. Towards dia punya ages tu dia ada pembaikan, ada pembaharuan, ada revolusi kan. Yang ada sekarang dah ada juri, dah ada dulu ada akademi kan, ada tenaga pengajar, tenaga pengajar apa semua. Bagi saya benda ni masih relevan. Cuma mungkin perlu ikut peredaran zaman. Kena ada dia punya apa ni orang kata evolve dia. Evolusi dia macam mana sebab dia tak akan berbeza. 10 tahun, siap 10 tahun ni akan ada pertukaran kita punya taste penonton. Yang macam dia sudah besar. Dia dah minat orang lebih muda. Contoh betul. So siapa yang nak relevance ataupun masih lagi orang kata kekal, perlulah sentiasa pastikan yang
penonton itu mengenal dia setiap usia. Ikut evolusi tu, jangan menidakkannya. Jangan menidakkan. Kalau sekarang ni zaman TikTok ke contoh, mainlah TikTok. Betul. Tapi cara awak tersendirilah Ya, kan. cara sendirilah. Tak payahlah dah berumur nak joget-joget pula. Tak boleh lah. Satu diri sendiri ke Fali? Saya tak. Saya tak buat situ. Okay, kalau dulu masa dia masuk kan, dah kata TikTok ni kan, ramai yang start dengan menari apa semua. Yes. Saya kata, awak macam mana nak join ni? So, saya start dengan cara saya sendiri. Okey. Saya buat benda-benda gym apa semua. Buat tu they find it benda ni amusing, ramai follow. Saya rasa saya menjadilah. Ini saya punya konten saya. So saya tak nari dalam tu. Yelah betul. Dia boleh sama ada kita mengikut orang lain ataupun kita mulakan yang baru. Create yang baru. Sebagai selebriti, better kita create yang Betul. baru. Right? Jadi kita jadi pelopor pada Translator. trend tu. Translator. Yes. That's how sepatutnya lah. Kalau kita start follow, mungkin benda ni mungkin akan jadi benda-benda yang lain. Mungkin kita terikut yang pengaruh luar apa semua. We should have something yang macam mana lebih patriotic sikit. Kita buat kita punya barang ke, kita punya culture kita ke. Itu salah satu tanggungjawab kita sebagai selebritis. Partly lah kan. Kalau kita terlalu membawa yang luar, jadi bila orang kita ni meminati yang luar, jangan salahkan kita balik. Betul. Partly lah kan. Lebih kurang begitu. Bang, kalau diberi peluang bang untuk memilih, untuk abang masih kosong lah, abang nak pilih, masih lagi nak pilih abang sertai Hero Remaja tahun 90 ke ataupun Hero Remaja untuk tahun ni bang? I would like to take channel yang nowadays Yang sekarang punya. Kenapa bang? Sebab apa saya nak still want to be relevant. Kalau dulu kita tak nak terfikir macam tu bentuk corak pertandingannya. Bila kita dah nampak benda ni, pembaikan yang banyak, revolusi dia banyak, dia bagikan pendedahan. Dosti kita tak ada. Kita dia lepas macam tu, dia dapat menang, kita pandai-pandai lah. Pandai-pandai lah kita nak cari kita punya ni. Pandai-pandai survive lah. Pandai-pandai survive lah. Dia macam you landed ke satu island, pandai-pandai lah kat situ. Nak cari makan, nak cari so sekarang ni sekarang nowadays island tu dah penuh dengan resort. Dia punya comparison dia macam tu lah. So everything ada, tapi dia become very very competitive. Betul. Sebab dah ada kemudahan. Dah ada kemudahan. Dia ada pro and con. Kalau kita start dengan struggle ni, you find your own way to success ataupun to sustain ataupun to earn a living, dia mungkin dia punya tahap, orang kata daya tahan tu lebih tinggi. Kalau you fit banyak sangat, manja, dia spoil. Ini ada pro and con. So kalau awak tanya saya soalan tu, kalau saya masuk, saya akan amend sikit benda tu. Structure tu mungkin saya kata ini better begini. Seperti bisnes, selalunya dia orang akan bagi you fail dulu. The test you bagi failure, facing the failure, experience the failure before you become succeed. Baru you sukses. Betul. Dia tak boleh terlalu senang. Betul. Putarannya lah, kitarannya lah. Betul. Yes. Okey, selesai lah untuk sudut pandang kita. Okey. Kejap lagi kita ada campak. Belum. Campak belakang. Untuk campak belakang ni, kalau awak kata tadi nak ucapkan tahniah yang menang Hero Remaja 1990, saya nak ucapkan tahniah yang ni berlaku bulan lepas je. Di Renjes Jibilis. Makcik cantik pak. Terima kasih. Dia kebetulan. Benda kebetulan ni biasa. Ceritalah dulu. Apa yang kebetulan Saya tu? sedang melakon dalam satu watak bernama Syed Rahim dalam Anda Itu Tadinya. Okey, cerita Dalam viral cerita, tu. Dalam cerita itu ada satu cabaran daripada ini saya, iaitu yang Saif Farosnah, Laila Nasir. Okey. Yang mencabar untuk berkahwin lain. Lain macam cabarannya. Dia kata kalau you berani kahwin lain dan terceraikan I, okey, minggu yang terusnya saya betul-betul menikah. Dan saya kena meyakinkan kepada
penonton, ini adalah betul-betul bukan lakonan. Ya, lakonan. Walaupun cabaran tu adalah lakonan Ya, itu. Faham. Dan dia dapat maksud baru. So berlinggarlah viral itu mengenai bila maksud baru ni nak keluar dalam apa ni siri anda itu tak adil. Memang tak ada lah. Adalah, ini real life lah. Yang ini betul-betul. Ini Bukan berlakon. Bukan berlakon. Ini betul-betul bukan cobaan. Begitu bang Ya, dia jadi dia bukan plan dan benda tu jadi satu traction dan viral dan cara tak langsung mengiyakan apa yang berlaku dalam cerita anda itu tadinya. Gitu. Tapi Dina nak sentuh sikit macam ini merupakan perkahwinan yang ketiga. Ya. Ini merupakan perkahwinan yang ketiga dan Dina dapat tahu yang pertama hanya bertahan selama 7-8 tahun macam tu. Kurang. Yang kedua tu yang banyak dugaan dan cabaran dia. Ya. Perkahwinan tu berakhir pada tahun Tiba-tiba senyap kan. Saya tak berapa pasti 2001 tak salah saya 2001 11 ke 1 itulah. So dah berakhir lebih kurang 8 tahun 9 tahun begitu. Okey. Dan ia hanya bertahan selama 15 tahun macam tu. Ya betul. Okey, tapi abang ada cakap dengan Dina yang itu adalah satu dugaan yang paling besar dalam hidup abang. The lowest point in my life lepas bercerai sebab bila kita mendirikan masjid ataupun rumah tangga ni niat kita tidaklah kata kita nak robohkan besoknya. Betul. Siapa nak berkahwin? Kita akan pertahankan. Betul. Kita kan bertahan sebolehnya kita masjid kita ataupun rumah kita yang kita bina lagi lama lagi kuatlah solid foundationnya. Betul. Ya. Jadi bila tempoh tu lama bila benda tu tidak berlaku yang seperti kita rancangkan tentulah dia sikit sebanyak menggugat kita punya orang kata semangat kita, kita punya orang kata diri kita hilang loss semuanya. Masa time ni lah saya rasa yang paling hebat dugaan saya yang mana saya orang kata hilang alat tuju. Bukan memang mengelak untuk mengambil job apa semua. Mengelak? Tidak berani untuk berdepan dengan public, tidak berani berdepan dengan pekerjaan, memang totally lost orang kata sampai saya memanggil anak saya yang tua tu minta dia jaga saya seperti saya dah tua, saya belum tua lagi ketika tu. Okey, dan tidak ada pendapatan dan kami duduk satu rumah yang mana kita berkongsi dengan dia dan dia betul-betul jaga saya sebagai jaga seorang ayah. Dan saya perlu mencari pendapatan. Saya jadi Grab riders, mencuba untuk 2 bulan begitu. Lepas tu saya sendiri tiba-tiba orang kata, abang pelakon abang tak takut buat kereta malam-malam ni kalau saya okey, kalau macam tu saya decide not to continue this thing. Okay, that happened to me. Lepas tu saya jumpa nak cubalah kita try to get back the grip, berkawan dengan perempuan apa semua. Nak dating pun tak ada duit kan. Anak saya bagi saya some cash untuk saya anak ni. bagi, Lepas tu hang out dengan dia malam apa semua, main PUBG dengan dia, join dia punya gang apa semua dalam kat mama apa semua dengan all those student apa semua. So feel that not to feel awkward ataupun feel odd ketika itu. Tapi you rasa macam you are dilahirkan semula tau. Diberi peluang kedua. Ya, betul. You tak ada fikir benda-benda lain. You kata okay, you betul-betul saya dapat hypertension pada ketika itu. So bila keadaan itu berlaku, you memang fikir simple life. Simple life sampai bila dia build up my confidence level balik. Dia kata anak saya merupakan fitness trainer. Abang masuk gym dapatkan balik you punya
you punya confidence level, bring back your punya, orang kata, you punya Keyakinan semangat, diri, keyakinan diri, semangat. nak bekerja semula. Kesihatan mental juga. Ya, kesihatan mental. Yes, betul, kesihatan mental. So time to time I start balik semua, dan yes, is betul-betul membantu. Of course, kita dengan, orang kata, pada ketika itu masa time crucial tu, kita boleh terpesong dengan benda-benda yang tidak baik, kan. Kalau kita tidak pandai ataupun kita rasa kita terlalu kata nak depress sangat, apa semua, mungkin kita boleh terpesong, mungkin kita akan terjebak benda-benda yang tidak elok, kan. Alhamdulillah saya tidak ke arah itu. Saya tahu kalau saya buat macam ni, memang kita akan rasa memberontak, kita lah, kita salahkan takdir lah, kita apa semua. So kembali kepada Tuhan, memohon pada Dia, dan pada sama kita jangan berhenti semata-mata nak berdoa saja. Kita perlu juga membuat sesuatu untuk diri kita supaya kita dapat balik kita punya semangat tu. Dan saya 2 tahun begitu untuk balik terima pekerjaan lakonan, kan. Sebab lakonan ni adalah satu pekerjaan yang membabitkan emosi dalaman apa semua. Jadi kalau kita revealkan sangat kita punya story, orang kan bagi watak-watak yang kena dengan apa ni, yang lebih cenderung pada diri kita yang sebenar. Jadi kalau kita cuba buat macam tu, nanti dia akan merosakkan diri kita balik. Sebab kita facing that problem. Itu bukan acting lagi dah. Itu dah meluahkan reality. Kita akan meluahkan apa, kita akan menangis, tak henti-henti apa semua, sebab kita reflect benda yang berlaku, apa yang berlaku dengan diri kita, kan. Kita tak dapat that escape lah. Betul. Kalau lakonan yang betul tu, maknanya kita copycat ataupun kita cuba melakukan menjadi orang lain, dan cuba menyelami menjiwai ketututan karakter itu. Jadi mungkin kita sihat ataupun kita tidak, bukan yang seperti yang digambar dalam watak itu. Tapi kalau kita menjaja ataupun beritahu, okey, kita dengar sini jumpa orang sedang menangis, kita apa semua, cenderung orang akan bagi watak yang kita portraykan itu. Itu sebabnya saya lebih kata mendiamkan diri, mengelak untuk tidak mengambil pekerjaan dan tempoh kata not in good shape tu. Tempoh bertenang. Tempoh untuk kesihatan. Soul searching. Soul searching, healing. Time sekarang healing. Tengah healing lah, betul. Healing lama betul. Tapi waktu healing tu lah terjumpa makcik. terjumpa makcik. Macam-macam lah jenis makcik-makcik, kan. Daripada yang lebih kurang umur, yang pernah berkahwin, yang ada anak, yang muda, yang masih belajar. Kalau boleh buat selection atau Ada katalog lah. boleh buat katalog. Jadi kita mencari, kan, mencari, dan alhamdulillah masih lagi orang kata dapat jugalah memilih yang mana kita rasa sesuai, mana sesuai baik untuk diri kita, kan. Sebab kali ketiga takkan kalau nak cari pasangan hidup tu, kan, main lagi jangan nak main-main lah, kan. Kita kena fikir betul-betul orang ni akan bersama kita sampai kita sampai ketua, sampai ke jannah. Itu macam mana kita ilham ataupun kita niat masa kita nak berkahwin sebelum-sebelum ni pun, kan. Tapi kali ni you dah buat mistake. No matter what, you fail your marriage. Okay. Perkahwinan you gagal sebabkan you. No matter what, apa pun excuse, lelaki tetap salah. Okay, dekat mahkamah cerita lain lah. Itu hak-hak apa semua. Tapi bagi pandangan saya, lelaki yang berakad itu dan melafazkan takdik apa semua, dia kena ada tanggungjawab, dan dia kena admit tu mistake dia gagal, dia punya marriage dia. So bagi saya, 2 kali saya dah gagal. Like it or not, salah dia ke salah kita ke, doesn't matter. Kita suami sebagai orang yang berbelas ni, kan, kena take that blame lah. Betul. Sama orang others, kan.
regardless what happen in court, itu lain cerita. Itu cerita lain, Itu personalnya itu ni, technical. technical personal ni kita kena admit. Bila kita dah admit tu, kita kena make sure lah kali ni jangan buat mistake lagi. InsyaAllah. InsyaAllah. Ni saja-sajalah bang nak tanya-tanya lah. Yalah macam abang cakap tadi, yalah tempoh perkenalan tu lama, kiranya ramai boleh buat katalog lah kiranya kan. Bang, apa specialnya makcik ni bang? Yang kiranya she's the one ni. She's the one. Kenapa? Choose this one. Kenapa? Apa yang istimewanya? Istimewanya sebab sama-sama ingin, orang kata, for better life. Sama-sama nak mencari hidayah. Maknanya kembali kita banyak benda yang kita tinggalkan dulu sebelum ni. Mungkin kita tak solat 5 waktu, kita abaikan apa kita punya tanggungjawab sebagai kita Muslim. Dalam tempoh ni nampak ada cenderung ke arah itu. Tapi kita jangan paksa. Biar dengan kerelaan dia. Memang ada lah tweet-tweet tu, gini. Sabarlah bang. Dakwah janganlah menyinggung perasaan. Biarlah dia dengan keadaan rela dan ikhlas. Kan paksa-paksakan belakang kita dia buat, nanti tak ada guna. So kita gunakan pendekatan yang begitu. Lagipun kita dah agak berusia kan. Kalau dulu mungkin kita ni agak cepat trigger, cepat melenting. Kali ni tukar cara. Mungkin kali ni mungkin boleh berpanjangan ataupun lebih orang kata lebih cepat menyelesaikan masalah. Kalau kata kenapa, salah satu sebabnya orang kata lebih kepada masing-masing sama nak unjuk kebaikan. Dia pun dalam tempoh orang kata nak jadi become better person. Yes, saya pun nak mencari orang kata nak bila marriage ni gagal, maknanya profession kita akan tergugat sedikit sebanyak. Jadi kita nak cari bagi balance kita nak cari kita punya orang kata yang support in career kita kan. So badan tempoh ni kata ini mungkin orangnya dalam pandangan kita lah. So sampai ke jenjang pelamin. Alhamdulillah. Begitu gaya nak tempoh dia. Jadi sekali lagi tanya abang soal pengantin baru. Saya malu-malu dia. Memanglah pengantin baru memang malu-malu Dina. Tak tahu kahwin lah. Ya. Kejap lagi kita ada gelanggang BS. Kasar game dia, kasar. Kita nak teruskan dengan permainan kita lah. Ya. Gelanggang BS. Gelanggang BS. Hari ni kita nak spontan-spontan, Lik. Boleh? Kita tahu pelakon, dia pandai menghafal skrip. Betul. Tapi dalam masa yang sama, spontan juga sebenarnya. Ada adlib. Ada adlib. Tapi kerja kami adalah kerja soal menyoal. Dan juga bercakap. Bila bercakap. Jadi pelakon jarang tanya soalan ke. Dia kena ikut. Maksudnya kita nak main, yelah sekarang ni pun demam mega spontan. Betul. Jadi kita nak main permainannya bang, soal menyoal. Maksudnya kita punya perbualan hanya menggunakan soalan saja bang. Faham bang dapat bang Kalau tak betul macam mana? Betul kalah. Baik, saya habis dah kasi pusingan tu. Kita bagi kalau pendek sangat bagilah dalam 2-3 percubaan. Okey. Boleh Kita tengok macam mana kita pergi. Kita nak mulakan gelanggang BS. Situasinya ialah kita nak tengok drama Andai Itu Takdirnya. Cerita pasal Andai Itu Takdirnya. Boleh. Lah pelakonnya dekat sini kan. Ya, kena promote. Masih lagi tengah tayang. Lagi beberapa episod kasihnya. Itu bang, kita cerita lebih dalam sketch detail lah. dalam sketch boleh ataupun jadilah update BS pun boleh. boleh. Okey, jom. Baik, kita mulakan dengan awak lah. Bang, malam ni nak buat apa? Kenapa kau nak tahu? Kita jadi tak nak tengok cerita Andainya Takdir ni? Macam salah je soalan tu. Andainya takdir ke andainya itu takdir? Andainya itu takdirnya. Andai itu takdirnya tu cerita apa? Kalau tak ada takdir, tak perlulah tengok cerita tu kan. Nak makan sekali tak sambil tengok? Kalau makan apa Makan yang kita boleh makan. Makan apa ya? Oh, pandai lah. Dalam menjawab ada soalan lah. Okey, Dina, teruskan. Belajar. Tapi kan sedap kan kalau kita sambil tengok TV sambil makan? Tapi Andai Itu Takdirnya dah episod berapa
Episod tak boleh beritahu. Kau nak tahu kenapa? Dia buat lagi. Oh, biru kan macam ni. Siapa pelakon cerita tu? Rasa-rasa Isma Daniel ada ke? Dia tak ada. Dia pelakon sebagai siapa lah. Wah, abang lebih kurang bercerita ni. Macam kegagalan di situ ya. Kegagalan Dia berlaku terus di situ. sikit lagi. Okey, saya akan teruskan di round yang seterusnya. Cerita tu ke yang pasal Syukri Yahya tu? Cerita apa? Cerita ke tak tengok malam ni? Cerita apa ya? Okey. Cerita yang kau nak tengok malam ni, cerita apa kan? Yelah. Jadi kita nak pergi tengok dekat rumah siapa sekarang? Rumah Abu ke Mali? Ubah Ali tu Ali siapa tu? Tu Ali ayat tu. Ali mana? Okey, macam ni. Awak ambil saya boleh? Nak ambil buku apa? Bukan apa kau nak. Kita siapa? Kalau tong-tong minyak, boleh ke? Oh, kaku Oh, bukan ke dia? Abang. Abang lah. Abang. Tu jawapan tu. Oh, bukan ke dia. Bukan ke dia. Aku ke? Bukan ke dia? Aku ke? Bukan dia. Itulah soalan dia. Kena perangkap Weh, dia lah. punya pelangkuk. Weh. Perangkap. Aku ke? Bukan dia. Okey. Dia baru aku tak tahu pun tu. Betul. Serius dia bukan ni. Kau kena ke? Okay. Alright. Jadi on air malam ni? Pukul 8. Okey tak? Okey kat mana, geng? Jadi adakah kita akan tengok kat Mamak saja? Takkan tengok drama kat Mamak. Rumah Abang Ismail lah. Rumah aku kau tahu kat mana? Salah. Oh, salah Kantoi lah. Rumah jawab, Abang Ismail lah. Dah lah, pening lah. Okey, kita akan cerita dengan lebih lanjut mengenai drama yang sekarang ni menjadi viral. Anda Itu Andainya Takdirnya. itu takdir. Itu tajuk dia. Andainya itu takdir. Takdirnya. Andai itu takdirnya. Yes. Sekejap lagi dalam update BS. Okay, sekarang update selebriti. Anda Itu Takdirnya dah pun ditayangkan dekat Astoria. Sekarang ni bang, kalau boleh diceritakan lah bang apa agaknya konflik-konflik yang akan berlaku lagi bang lepas ni bang? Yang banyak dipersoalkan ke adakah penyudah ni apa yang mana kita orang tak naklah share Boleh share spoilernya. Hint sikit lah bang. Hintnya adakah mereka ni berkembali bertautnya ke cinta ataupun Syukri Yahya dan juga Hana Delisha ya, ni. betul. Ini kiranya bang Lisa dengan Ariel. Secara totalnya berapa episod bang? Anda Itu Takdirnya 60. 60. So Saira Rahim ni drama. bapa saudara, bukan deret lah. Maknanya bapa saudara bini dia. Masu adalah mak saudara kepada Saira Ariel. Okey. So saya ni orang luar lah. Taklah campur sangat hal konflik dia, tapi dalam pada sama terpaksa juga campur tangan sedikit. Kalau dah bila maksud tu dah orang kata over the board, terlalu cuba nak menunturkan rumah tangga mereka berdua ni. Itu rentetan karakter Saira Rahim lah. Lebih kurang. Dan kelainan untuk cerita ni, dia bagi Dina lah macam agak berani juga. Kerana ini adalah first time yang dia tengok drama yang betul-betul tunjuk apa yang kau buat, the domestic violence yang dibuat. Betul. Biasanya macam dia akan, bila nak ke situ je, dia akan pan tempat lain, dia akan pergi tempat lain. Yang kali ni dia memang tunjuk. Okey. Dan Dina ingat lagi masa mula-mula cerita ni keluar, disebabkan oleh nak beri orang tentang kesedaran tentang domestic violence. Betul. Dalam di sebalik cerita tu lah. Jadi abang masa penggambaran tu, abang rasa macam, were you guys in awe when this happened? Ataupun berani ke nak buat scene-scene macam tu? Okey. Memanglah bukan scene abang kan, tapi ada juga saya buat statement mengatakan macam saya Ariel kan, dia dibenci oleh watak dia, sampai orang tak suka, marah dengan dia kerana dia punya perbuatan tu
menzalimi isteri dia sendiri. Ya. Dalam konteks ni dari segi pelakon, dia berjujur dengan watak dia. Maknanya dia tak ada macam hesitate. Dia tak agak-agak. Dia buat benda tu. Of course bila lakonan ni dia kena ada skill. Ya, Mana ya. bila kita memukul tu, dia dikatakan dia memukul Betul. pemaris Ya. semua kan. Ada Itu teknik dan tidak boleh dia orang kata dia buat secara sebangan tanpa ada skill yang khusus. Termasuk juga dari segi mental dia. Maknanya dia menghayati watak dia itu sampai orang betul-betul percaya yang dia sedemikian. Dan ini penting sebenarnya sebagai profession lakon. Bila dia buat tahap macam tu, adakah orang boleh membezakan realiti dia Syukri Yahya dengan Syahrir ni, adakah orang yang sama? Jadi saya bila kami dah habis, saya ada buat posting mengatakan ini satu metod lakonan yang perlu dipelajari ataupun orang kata yang pernah diamalkan kebanyakan pelakon, bukan hanya di Malaysia, even di barat sekalipun, yang mana bila dia dah didesainkan watak oleh pengarah itu, dia boleh keluar ke watak asal yang sebenarnya. Bila kalau dulu saya banyak berlakon tidak ada teknik-teknik khusus ni, dan penonton pada ketika zaman dulu mungkin belum lagi boleh menerima lakonan ni apa. Dia orang marah kita bila kat luar, betul-betul marah. Betul. Kita keluar public lepas off character semua kena maki, semua kena kecam. Tapi sekarang Alhamdulillah orang dah nampak benda ni, perbezaan yang maknanya ini adalah pekerjaan dia. Ini adalah reality dia. Bila habis je watak dia, kata rap dia, Syukri Yahya potong semua, buang semua image dia. Sebab pelakon ni dia bila kita didesainkan cara kita berpakaian, kita punya rambut, kita punya look apa semua, dia automatically akan in characters tau. Roh tu masuk kan. So bila nak cara yang paling mudah, buang semua tu. Dan dia akan jadi diri sendirilah. Diri sendiri. Cuba balik. Bukan senang ini terutama pelakon yang dah berkahwin. Dia kadang-kadang sikit sebanyak dia akan terbawa ke rumah juga. Sikit sebanyak dia akan terbawa juga. Pasangan perlu betul-betul mengenali pekerjaan suami dia. Kalau suami dia pelakon lah, betul-betul memahami dalam konteks dia ni belum lagi dia roh tak balik lagi. Dia kena buat sesuatu supaya dia dapat balik dia punya watak suami dia yang sebenar. Contoh macam some of the penyanyi, pencipta lagu Menasih apa semua, dia pergi ke pulau seorang-seorang diri untuk buat cipta lagu. Betul. Semua kan, untuk dapatkan full konsentrasi dia dan juga dia punya penghayatan untuk dia mencipta lagu. Sama pelakon juga, tapi kalau pelakon 6 bulan kita tak boleh lah tak balik rumah kan. Datang surat saman cerai kan. Tak boleh pula. So yang part ni kena ada balance, dan you kena tahu, dan pasangan dia betul-betul amat-amat memahami kejayaan dia, suami dia sebagai seorang pelakon. Ini agak sukarlah juga orang kata carry pelakon ni. Terutama actors bukan selebriti. Selebriti is okay. Dia pergi mana-mana pun jadi diri dia. Maknanya dia public appearance, dia become he himself. Dia tak ada perlu nak act violence ke whatsoever apa semua, kecuali nak looking for attention. Tapi kalau macam watak tu, dia memang kalau dia watak tu dia perlukan adanya domestic violence ni, keganasan rumah tangga ni, satu benda yang agak berat. Dia punya tanggungjawab dia terima tanggungjawab, dan dia kena perlu bersedia untuk orang kata konsekuensi yang berlaku untuk apa yang dia dah buat tu. So mungkin benda tu akan dirujukan, mungkin benda tu akan jadi moral of the kejadian story, ataupun akan bagi orang membuka minda mereka pasal isu yang dipertengahkan. Yes. Tapi pernah tak abang berlakon secara peribadi, abang berlakon cerita apa-apa pun yang abang lupa diri abang sendiri, nak patah balik diri sendiri? Hanyut. Okey, masa saya bincang pasal program lakonan ini yang saya sebutkan tadi,
kami dah ke nampak lakonan ni bukan semata-mata untuk dilakukan entertainment saja. Bukan untuk profession lakonan saja. Lakonan ni boleh jadikan satu treatment dari segi mental punya health dari segi macam ekspresi dirimu, macam mana nak keluarkan daripada konteks keyakinan diri, penghayatan watak. Sebab pelakon ni lebih cenderung kepada bipolar. Okay, split identity and so on. Sebab tu filem Grocery dia ada action dan cut. Okay, action you in character, cut you off characters. Benda tu sebenarnya memang dah ada dia punya so-called Bible in filem Grocery yang mana harus diikut supaya tidak ada benda-benda perkara yang tidak diingini berlaku. So bila aktor yang serial killer ke contohnya, rapist ke apa ni, berat-berat ni, dia orang dah in karakter, kadang-kadang kita tengok dia macam real dia buat kan, macam apa semua. Tapi kalau dia kena tahu macam mana dia nak off balik, kalau dia tak jumpa off ni, ada yang lebih masalah yang besar. Banyak pelakon di luar Hollywood dan mungkin ada di Malaysia juga akan jumpa psikiatris untuk bagi balance, ataupun cari dia punya own method untuk dia kembali kepada diri dia yang sebenar. Yes. Baik. Kita nak kembali ke Andai Itu Takdirnya bang. Betul. Mungkinlah untuk yang belum lagi menyaksikannya bang, sebelum-sebelum ni tak pernah lagi tonton drama bersiri tersebut, mungkin abang boleh kongsikan lagi bang, siapa antara pemain-pemain drama ni, arahan siapa dan nak tengok kat mana, pukul berapa bang? Okey. Sini adalah terbitan Aisyah Arwan, Siti Rosmiza. Maknanya novel ini merupakan Andai Itu Tadi yang terlaris, keluaran dan tulisan beliau. Dibintangi Ana Delisha, Supri Yahya, Laila Nasir, ada Kalinda, saya sendiri, Zulkifli Ismail, ada ramai lagi lah. Ramai pelakonnya. Boleh katakan ialah 60 episod kan. Jadi banyak subplot dia. Dan terima kasih pada semua yang masih lagi menonton dan masih lagi tengah menunggu apakah episod yang terakhir. Teruskan menonton, teruskan bagi sokongan. Sebab apa yang bagus pasal adaptasi novel ni, sikit sebanyak dia akan menggalakkan orang membaca. Yes. Betul. So ini adalah healthy punya aktiviti. Dan kita pun tahu sekarang ni membaca dah makin kurang. Zaman digital ni. So ini is a good practice. Apa yang dilakukan adaptasi ni, walaupun macam mana orang kata mula-mula kata sama, repeating apa semua, alhamdulillah dia masih lagi rating yang tertinggi. Betul. Yes. Alhamdulillah. Jadi kita boleh saksikan setiap hari. Alhamdulillah. Perkara tersebut. Setiap Isnin hingga Khamis. Yes, Isnin hingga Khamis. Pukul 10 malam di Astoria lah bang. Bang 104. Untuk tutup ni bang, untuk tutup kita punya sesi hari ni bang, saya nak tahulah bang, andai katalah ada satu nama yang abang nak ucapkan terima kasih bang, untuk menjadikan Isma Daniel seorang Isma Daniel sekarang ini dalam industri ni bang, siapa bang satu nama yang abang nak berterima kasih dan kenapa bang? Of course saya akan keluarga saya, mak abah saya, arwah abah saya yang selama ni tidak percaya yang ini merupakan satu karier. So saya take a challenge, saya kata dengan dia, abah, ini adalah satu karier. Dulu orang tak percaya. Dulu kita yang konservatif ni, orang akan cakap kerja doktor lah, kerja cikgu lah, apa semua kan, makan gaji apa semua. Senario kerja kerajaan kan. Tapi bila you memilih untuk berlakon ni, dia satu impact, dia tidak percaya benda ni boleh menjamin masa depan kita. So saya tidaklah kata saya melawan dia, tapi disebabkan dia punya protes, itulah saya membina kerjaya saya hingga ke sekarang. Jadi kalau soalan tadi, saya patut berterima kasih pada siapa atas apa yang saya dah lakukan ataupun apa yang saya kecapi sebagai seorang pelakon. Arwah abah saya, Mak Isyah bin Abidin. Itu orang yang banyak sebenarnya mencabar saya punya kredibiliti untuk jadi seorang pelakon yang baik.
hasilnya sekarang ni. Yeah. Kita dapat tengoklah seorang Ismah Daniel. Bang, sihat selalu bang. Alhamdulillah. Sukses. Yes. Dan kisahlah makcik lawa pak. Terima kasih bang. Bye-bye.